Mula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang terus mengizinkan kita, memberikan kita ruang dan peluang untuk kita terus bersama-sama di dalam perkongsian mingguan kita pada petang hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini insya-Allah. Okey, lalu walaupun antara sunnah Nabi SAW pada petang Jumaat adalah untuk kita berqailulah. Okey. Kerana antara sunnah Nabi qilu fa inna syaitana la yaqil. Kerana syaitan dia tidak qailulah. Maka Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk qailulah, iaitu tidur sebentar. Kalau pada hari-hari biasa, hari Isnin, Selasa dan seterusnya, maka qailulah kita boleh buat sebelum zuhur ataupun selepas zuhur. Namun pada hari Jumaat, kerana Nabi SAW menggalakkan kepada orang-orang lelaki dan siapa di kalangan perempuan yang hendak menghadiri solat Jumaat, maka Nabi SAW menggalakkan mereka untuk pergi solat dengan segera. Pergi awal. Kalau tak ada apa-apa aral melintang, tidak ada urusan, tidak tidak ada tidak terikat dengan waktu kerja, maka hadirlah ke solat Jumaat dengan segera. Bahkan Nabi SAW menyebutkan siapa yang hadir pada 5 jam sebelum masuknya waktu Jumaat, maka ka'annama qarraba badanah. Seperti mana dia mengorbankan seekor unta. Kemudian siapa datang pada sa'atul rabi'ah pada 4 jam sebelum masuk solat Jumaat, maka seperti mana dia qarraba baqarah, seperti mana dia mengorbankan seekor lembu. Dan begitulah seterusnya, dapat kambing, dapat ayam, dan yang terakhir siapa yang datang 1 jam sebelum masuk waktu Jumaat, maka dia dapat pahala seperti mana orang yang berkorban, melakukan ibadah korban dengan telur. Dengan ka'annama qarraba baydah, seperti mana dia korbankan telur. Oleh kerana Nabi SAW anjurkan supaya hadir ke masjid awal, maka sunnah pada hari Jumaat untuk qailulah selepas Jumaat. Walau bagaimanapun sekiranya ada urusan-urusan, ada peluang-peluang untuk kita menambah pahala kebaikan, untuk kita melakukan ibadah-ibadah, bahkan ada orang yang melakukan perkara yang wajib dengan dia bekerja untuk mendapatkan nafkah bagi tanggungan dia. Maka bila ada peluang bila ada keadaan-keadaan seperti ini, maka tidak ada masalah walaupun tidak qailulah. Lalu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi pada ayat yang ke-41 daripada surah Al-Maidah. Di dalam sesi kita yang ke-45 ini, maka kita pada ayat yang ke-41. Lalu mari kita tengok. Kita telah baca ayat ini pada sesi yang lepas, di mana kita juga menceritakan bahawa ayat ini adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu bentuk teguran, sebagai satu bentuk teguran kepada Nabi SAW. Benda yang kita perlu tahu bahawa Al-Quran datang adalah untuk memberi peringatan. Al-Quran datang untuk memberi peringatan. Peringatan kepada siapa? Kepada semua orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam satu hadis daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala an, Nabi SAW menyebutkan ad-dinun nasihah. Agama ini keseluruhannya adalah an-nasihah, adalah memberi peringatan, memberi nasihat antara satu sama lain. Maka para sahabat tanya pada Nabi SAW, peringatan untuk siapa? Qulna liman ya Rasulullah. Kami bertanya, kepada siapa peringatan ini? Kepada siapa nasihat ini? Maka kata Nabi SAW, lillahi wa li rasulihi. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatan kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi SAW. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Dan juga peringatan dan nasihat untuk pemimpin-pemimpin orang yang beriman dan ammatihim, dan keseluruhan orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu datang pensyariatan adalah untuk mengingatkan manusia.
Antara peringatan yang utama adalah untuk ingatkan manusia bahawa di sana adanya Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana ada peringatan, ada nasihat menasihati, maka semua manusia, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala tertakluk di bawah peringatan ini, terutama kita yang Allah Taala berikan hati pada kita. Allah Taala sediakan akal untuk kita, ada roh yang boleh berfikir dalam diri manusia. Maka sudah tentu peringatan ini lebih utama kepada manusia yang digelar sebagai mukallaf. Orang yang mendapat tanggungjawab. Lalu antara teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi kita manusia-manusia yang lebih rendah darjatnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tentu lebih banyak teguran-teguran yang ada di dalam Al-Quran untuk kita. Maka kalau kita betul nak memperbaiki diri kita, nak upgrade diri kita, nak jadikan diri kita terbaik, nak mencapai darjat taqwa, nak menjadi seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka bukalah Al-Quran. Dan bukalah Al-Quran bukan sekadar untuk kita membaca semata-mata. Walaupun Al-Quran ini memang diturunkan untuk kita baca, tetapi antara benda yang lebih penting untuk liyadabbaru ayatih, untuk kamu menghayati ayat-ayatnya. Perhatikan teguran-tegurannya, perhatikan nasihat-nasihatnya. Walaupun kita dah lengkap fizikal kita, kita rasa kita mampu berfikir, kita rasa kita mampu menguruskan diri kita, tetapi percayalah manusia sentiasa perlukan nasihat dan peringatan. Maka teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Wahai Muhammad, bagaimana mungkin kamu bersedih? Kerana Nabi SAW, apabila Nabi SAW sama macam kalau kita baca surah Al-Kahfi. Hari ini kan kita baca surah Al-Kahfi. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Kahfi, la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang Nabi SAW pribadi, kepribadian Nabi SAW, bagaimana Nabi bakhi'un nafsak. Nabi tak kisah berpenat lelah, Nabi sakit pun Nabi buat kerja dakwah, Nabi kena halau, Nabi kena tuduh bermacam-macam tuduhan, Nabi disakiti, tapi Nabi tetap melaksanakan tuntutan dakwah Nabi SAW. Dan apabila ada orang yang tak terima dakwah Nabi SAW, tak terima ajaran Nabi SAW, maka Nabi jadi apa? Asafa. Asafa ni bila kita buat kesalahan dalam orang Arab kan, bila dia buat kesalahan, maka dia nak minta maaf. Kita kalau dalam bahasa Inggeris kita kata I'm sorry. Tapi dalam bahasa Arab dia kata asif. Dia ada dua perkataan dia biasa guna. Satu asif, satu lagi ma'ziratan. Ma'ziratan. Kalau orang yang biasa dengan amiyah, dengan bahasa pasar Arab, dia akan kata ma'lish. Ma'lish tu minta maaf. Tapi bahasa fushahnya adalah asif. Asif ni kita rasa bersalah. Lalu kita menunjukkan rasa bersalah kita bila kita melontarkan perkataan tersebut. So Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa Nabi SAW ada asafa. Bila mana ada orang tak terima dakwah Nabi SAW, ada rasa bersalah dalam diri Nabi SAW. Bersalah kenapa? Bersalah kerana seolah-olah Nabi tak gagal untuk melaksanakan tanggungjawab yang Allah Ta'ala berikan pada Nabi SAW. Sebab tu Nabi berusaha juga. Orang ni tak nak terima Nabi pun, Nabi kejar dia. Dia pergi pasar, Nabi ikut dia. Dia pergi duduk kedai kopi, Nabi ikut dia. Bakhi'un nafsak. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi teguran kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala kata, la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Jangan kamu penatkan diri kamu. Jangan kamu susahkan diri kamu. Jangan kamu sedih, wahai Muhammad, terhadap orang-orang yang yusari'una fil kufr. Orang yang memilih untuk menjadi seorang yang kafir. Kerana tugas kamu, wahai Muhammad, adalah untuk menyampaikan. Adapun hidayah adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi hidayah kepada siapa yang kamu suka, siapa yang kamu sayang. Nabi nak sangat, antara orang yang Nabi nak sangat beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Abu Talib. Tetapi Abu Talib mati dalam keadaan ana amutu ala
ala dini Abdul Muttalib. Aku mati di atas agama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitulah Abu Talib. Dan Nabi SAW bersedih, maka Allah Taala memberikan teguran, wahai Muhammad, mereka ini orang yang kufur kepada Allah Taala. Maka jangan kamu binasakan diri kamu, penatkan diri kamu, bersedih meratap kerana mereka ini tidak memilih untuk beriman pada Allah Taala. Lalu kemudian Subhanahu Wa Taala menyebutkan, Allah Taala menyebutkan ciri-ciri, antara ciri-ciri orang yang yusari'una fil kufr. Yusari'una fil kufr. Lalu Allah Taala kata ada dua golongan yang jelas nampak yusari'una fil kufr. Maksudnya dia bukan sahaja kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi yusari'un, bersegera untuk kufur. Maksudnya dia tidak rasa bersalah untuk kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bahkan seolah-olah mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala kata dua golongan ini adalah minal ladina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Iaitu di kalangan orang-orang yang dia mengungkapkan, melafazkan rasa beriman daripada Allah Taala, keimanan daripada Allah Taala. Dia, bila orang tanya pada dia, maka dia kata saya adalah orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Taala kata apa? Walam tu'min qulubuhum. Hati mereka tidak beriman. Tidak ada akidah dalam hati mereka. Tidak ada keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati mereka. Wa minal ladina hadu. Dan begitulah keadaan orang-orang Yahudi. Kalau kita baca cerita permulaan surah Al-Baqarah, kalau kita ambil daripada ayat yang ke mana? Bila mana Allah Taala cerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Setelah pada muka surat 7. Kalau kita tengok mungkin pada muka surat 7 surah Al-Baqarah, sehinggalah pada muka surat yang ke-20, 24, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Bani Israel, bagaimana perangai mereka ini. Lalu bila kita tengok dan kita baca tentang perangai Bani Israel, maka kita marah. Kita ada rasa, apa ada manusia yang seperti ini? Allah Ta'ala bagi bermacam-macam anugerah pada dia. Allah Ta'ala selamatkan mereka daripada Fir'aun. Allah Ta'ala turunkan makanan daripada langit. Allah Ta'ala turunkan al-manna was-salwa. Wa anzalna alaikumul manna was-salwa. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, turun dari makanan. Air di tengah padang pasir, orang cari air tak jumpa. Tapi Allah Ta'ala kata pada Nabi Musa, ketuk batu tu maka keluarlah mata air. Semua Allah Ta'ala sediakan bagi mereka, tetapi mereka memilih untuk tidak menepati janji mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keadaan ada Nabi depan mereka tu, masih lagi mereka menunjukkan rasa tak nak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inilah golongan yang Allah Ta'ala sebutkan yusari'una fil kufr. Lalu kemudian Allah Ta'ala mula menceritakan sifat-sifat mereka. Kenapa Allah Ta'ala ceritakan sifat mereka? Walaupun cukup untuk Allah Ta'ala bagi tahu munafik ni orang yang bila dia kufur, sungguh-sungguh dia jadi kufur. Orang Yahudi ni bila dia kufur, dia sungguh-sungguh jadi kufur. Allah Ta'ala cerita kita dah faham. Kita akan jauh daripada orang munafik, kita akan jauh daripada orang Yahudi. Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun, bila kita jauh, kita tahu orang ni, contoh. Orang ni beragama, contoh. Orang ni beragama Hindu. Lalu kita tak nak terpengaruh dengan orang Hindu, kita jauh daripada dia. Kita tak nak terpengaruh dengan orang yang kaki dadah contohnya. Lalu kita jauh daripada dia. Walau bagaimanapun, bila kita jauh daripada orang ni, bukan bererti kita selamat daripada perangai dia. Sebab perangai ni kadang-kadang dia datang bukan daripada orang tu sendiri. Kita jauh daripada orang tu, tapi kita terikut perangai dia yang datang daripada sumber yang lain. Maka kerana tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila sebut tentang orang kafir, tengok permulaan surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala kata apa? Hudal lil muttaqin. Allah Ta'ala sebut tentang orang muttaqin. Dan kemudian Allah Ta'ala cerita sifat dia. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Allah Ta'ala cerita tentang sifat dia. Supaya apa? Supaya kamu yang nak bertakwa pada Allah Ta'ala, tanamkan sifat-sifat ni dalam diri kamu. Masa kamu akan jadi orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Orang kafir, Allah Ta'ala kata sifat dia macam mana? Antara sifat dia adalah a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu bagi peringatan ke? Kamu tak bagi peringatan ke? Dia buat tak tahu je. Walaupun orang bagi peringatan ni, hatta orang beriman pun ada. Ada orang yang beriman pada Allah Ta'ala, kita bagi nasihat, jangan merokok,
tutuplah aurat, okay? Jangan mengumpat orang lain, okay? Jangan buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang, jangan pergi jumpa bomoh. Tapi duk lawan lagi. Apa masalah saya merokok? Duk melawan lagi. Okay? So, tapi kita tak panggil dia orang kafir. Okay? Cuma ada perangai orang kafir pada dia. Dan perangai ini bila tidak dibendung, tidak dikawal, maka kita takut lama kelamaan dia menjadi barah, lalu kemudiannya benda yang daripada sifat ataupun perangai orang kafir, orang yang memiliki perangai itu tiba-tiba dia berubah menjadi seorang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik. Lalu Allah Taala cerita tentang orang kafir dan Allah Taala cerita tentang sifat orang munafik. Okay, Allah Taala cerita yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Allah Subhanahu wa taala cerita tentang perangai orang-orang munafik. Okay, bagaimana mereka ini cuba menipu Allah Taala. Okay, bagaimana mereka ni bila duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulut manis. Okay, duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam segala macam pujian diberi kepada Nabi. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, bila mana mereka balik duduk dengan kaum-kaum dia, duduk dengan kawan-kawan mereka yang seangkatan dengan mereka, maka mereka mula memburukkan Nabi SAW. Hatta dalam majlis-majlis ilmu, bila mana mereka masuk duduk dengan Nabi SAW dalam majlis ilmu, mereka ni orang yang duduk dekat saf depan. Orang munafik ni orang-orang yang duduk dekat saf depan. Okay, dan mereka ni seolah-olah nak menunjukkan depan Nabi SAW bahawa mereka ni adalah orang yang terkehadapan dalam usaha untuk bersama dengan Nabi SAW. Walau bagaimanapun mereka tak tahu Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu pada Nabi SAW bahawa mereka ni semua orang-orang munafik. Dan Allah Taala cerita dalam surah Muhammad bagaimana mereka ni keluar je daripada majlis Nabi SAW, maka mereka akan kata apa? Qalu lil ladina utul ilma madza qala anifa. Muhammad cakap apa tadi ya? Aku tak dengar pun. Aku sibuk main phone. Contoh. Okay. So ada orang seperti ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang sifat-sifat mereka ini supaya kita jauh daripada melakukan sifat-sifat ini. Maka Allah Taala sebut sifat yang pertama, samma'una lil kadhib, samma'una liqaumin akharin lam ya'tuk. Apa-apa berita tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang Nabi SAW, mereka tak check. Maka Allah Ta'ala kata mereka ni dengar berita walaupun berita tu bohong, duk sebar. Terima dan sebar. Itu perangai dia. Lalu kita bila kita tahu tentang benda-benda seperti ini, maka tambah lagi zaman sekarang adalah zaman fitnah. Zaman fitnah ni bukanlah maksud zaman orang menuduh orang tanpa bukti. Tapi zaman fitnah ni maksudnya adalah zaman kita tak tahu mana jalan, mana yang hak, mana yang batil. Kadang-kadang kita dipengaruhi oleh emosi. Kadang-kadang kita dipengaruhi oleh orang di sekeliling kita. Menyebabkan kita ada kecenderungan kita masing-masing. Lalu kadang-kadang kita terikut kecenderungan. Apa yang diri kita nak, apa yang nafsu kita nak. Lalu kita lupa pesanan Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama dalam bab bila penerimaan berita. Kita dapat berita, kita tak check. Oleh kerana kita tak suka dengan orang ni, kita sebar berita buruk dia. Oleh kerana kita suka pada orang ni, maka kita sebar benda-benda yang benda baik tak apalah. Tapi benda-benda yang berbentuk pembohongan. Benda-benda yang berbentuk pembohongan dan biasanya pada orang yang kita tak sukalah. Maka samma'una lil kadhib. Bagaimana orang-orang munafik ni terima berita tentang Muhammad, terima berita tentang isteri Nabi SAW berzina. Tak check pun berita ni betul ke tak betul. Terus sebarkan berita bahawa sekian fulanah ibn fulanah isteri Nabi SAW telah melakukan perbuatan zina. Bila dengar cerita tentang dalam peperangan Badar, dengar cerita Muhammad kalah. Dalam peperangan Uhud dengar cerita Nabi SAW telah terbunuh, maka disebarkan berita. Samma'una lil kadhib. So, dan perangai ini bukan hanya ada pada orang munafik dan orang-orang Yahudi. Dia ada pada setiap manusia. Dia kadang-kadang dengar berita yang dia suka, maka dia tak check dah berita ni betul atau tidak, maka terus sebarkan. Itu yang pertama. Perangai yang kedua, samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Apabila kita nak mengetahui tentang sesuatu perkara, nak mengetahui dengan seseorang, apa yang kita buat?
Okay, katalah saya ada, kita ada jiran. Okay. Saya baru pindah rumah, lalu saya nak berkenalan dengan jiran saya. Lalu kita nak berkenalan dengan jiran, sepatutnya apa kita buat? Kita pergi jumpa jiran kita dan bertaaruflah dengan jiran kita. Okay. Tetapi ada manusia yang ajaib dan pelik. Okay. Bila dia nak mengetahui tentang seseorang, dia pergi tanya orang lain. Dia pergi tanya orang lain. Okay. So, dia tak pergi tanya, tak pergi jumpa jiran dia, nak tahu pasal jiran dia pergi tanya orang lain. Okay. Dia ada kawan dia yang duduk dekat taman sebelah. Taman sebelah. Wow. Dia duduk kat satu kawasan perumahan, tapi dia pergi tanya kawan yang duduk sebelah. Orang tu macam mana? Okey ke tak okey? Okey, lalu kawan ni pun cerita lah. Kawan ni cerita. Bila kawan ni dah cerita tentang orang ni sekian, kita pun tanya dia, anda jumpa dia ke? Aku tak pernah jumpa dia lagi. Tapi orang cerita kat aku macam tu. So, sama'una liqaumin akharina lam ya'tu. Dengar daripada orang yang tak pernah jumpa dengan orang tu. Dengar daripada orang yang tak pernah belajar, tak pernah tahu, tak pernah buat kajian tentang sesuatu benda, tapi kita pergi dengar daripada kita dengar daripada dia. Kita dengar ada orang, contohnya orang ni adalah teroris. Contoh macam tuduhan-tuduhan yang banyak diberikan kepada tokoh-tokoh ulama kan. Tokoh-tokoh ulama yang daripada Arab lah kebiasaannya. Maka diberi gelaran yang pelbagai. Orang ni sekian macam ni. Orang ni teroris. Orang ni ekstremis. Orang ni wahabi. Orang ni sekian dan sekian. So bila kita dapat gelaran-gelaran seperti ini, kita tanya dulu soalan pada dia. Hang dah jumpa dia ke? Hang panggil dia ekstremis, hang panggil dia pengganas, hang dah jumpa dia ke? Kadang-kadang tuduhan-tuduhan yang kena tu, tuduhan dia ni mengkafirkan orang. Betul ke dia kafirkan orang? Kita tak dengar, kita tahu pun tak tahu lagi. Tapi boleh kerana duk ambil, kita tanya hang dengar sendiri ke ataupun hang jumpa dia ke yang tahu dia kafirkan orang? Okey, hang tahu ke dia membid'ahkan orang ke? Kita duk dengar perkara-perkara seperti itu tanpa kita duk siasat. Lalu menyebabkan dalam keluarga tu boleh bergaduh, dalam masyarakat boleh bergaduh. Dan kalau kita jumpa, kalau mereka ni bertemu, okey je, boleh minum sama-sama, boleh makan sama-sama, boleh menghadiri kenduri sama-sama, tapi oleh kerana memilih untuk mendengar daripada orang yang tak tahu, mendengar daripada orang yang tak pernah jumpa. Lalu Allah Taala sebut benda ni pada siapa? Munafik dengan orang Yahudi. Kerana apa? Mereka dengar tentang Nabi SAW. Dia masalah tak jumpa dengan Nabi SAW. Tapi buat assumption sendiri. Pergi tanya orang tu, pergi tanya orang ni. Kenapa tak pergi tanya kepada Nabi SAW? Kenapa tak pergi tanya kepada orang yang rapat dengan Nabi SAW? Abu Bakar As-Siddiq ni. Dia ada masalah dengan Al-Quran, contoh. Tak faham ayat Al-Quran. Al-Quran cakap apa. Tak nak pergi jumpa ulama tanya. Tak nak pergi jumpa mufti tanya. Pergi jumpa dengan orang, kawan-kawan duduk sembang sama-sama. Ayat ni maksud apa? Kalau jumpa dengan mufti bagi jawapan, relax je. Tenang. Dan jawapan tu boleh menghilangkan semua keraguan. Tapi memilih untuk duduk bersama dengan orang yang tak pasti lagi. Boleh ke tak boleh dia bagi jawapan. Samma'una liqaumin akharina lam ya'tu. Yang tak jumpa dengan kamu pun wahai Muhammad, tapi mereka menceritakan tentang keburukan kamu. Cerita tentang Nabi sebagai tukang sihir. So orang yang tuduh Nabi sebagai tukang sihir, dia dah jumpa dengan Nabi ke? Belum. Kalau dia jumpa dengan Nabi, dia akan tahu bahawa Nabi tak boleh buat sihir pun. Nak sihir apa? Tak ada sihir yang boleh keluar daripada Nabi SAW. So orang panggil Nabi gila. Pergi jumpa Nabi SAW. Orang mana-mana orang jumpa Nabi tahu Nabi ni adalah orang yang paling cerdas, paling bijak, abqari, paling genius. So tuduhan-tuduhan yang datang daripada Nabi SAW, terutama daripada ketua-ketua ataupun pendeta-pendeta Yahudi. Bila mana pendeta-pendeta Yahudi ni, dia tengok golongan yang beragama ni, dia ada peringkat-peringkat dia. Golongan beragama ada tok guru. Okey. Kemudian ada jenis-jenis, kita panggil ustaz lah, macam tu lah lebih kurang. Bukanlah ustaz, tapi nak tunjukkan level dia. Okay, dan kita ada orang pelajar. Okay. Dan kita ada awam. Ini level dia. Tok guru, ustaz, pelajar, awam.
Ini biasa level yang, dan mereka ni bukan sama keadaan. Okey, orang Yahudi, ada orang Yahudi yang tak bermusuh pun dengan Islam. Dia tak musuh pun dengan Islam. Sebab apa? Sebab dia bukan seorang tok guru, bukan seorang bukan pendeta Yahudi, bukan seorang guru dalam Yahudi sampai nak tahu tentang keburukan Islam, kenapa tak nak terima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang awam ni biasa. Sebab tu bila kita berhadapan dengan orang awam, contoh kan, kita jumpa dengan Syiah contoh. Saya bagi contoh Syiah. Okey. Syiah, kadang-kadang kita jumpa Syiah ni Syiah yang awam. Okey, sebab apa dia jadi Syiah? Sebab keluarga dia Syiah. Dia mak ayah dia Syiah, lalu dia pun jadi Syiah. Kenapa jadi Syiah? Kerana dia pergi belajar di satu institusi yang terkenal dengan Syiah. Dia tak tahu pun. Okey, dia nak belajar engineering, dia nak belajar medical perubatan. Tapi rupanya dekat institusi tu ada didedahkan ataupun disebarkan fahaman-fahaman Syiah. Menyebabkan dia yang tak tahu apa-apa, dia pergi belajar engineering, dia tak tahu apa-apa, tapi termasuk dalam golongan yang seperti ini. So itu orang-orang awam. Okey. Kemudian ada golongan pelajar. Pelajar ni baru nak meningkat masuk. Okay. Ada ustaz, dia dah ada pengetahuan. Dan ada tok guru yang memang expert betul. Okey, maka orang-orang Yahudi, orang-orang munafik ni bila nak tahu tentang Nabi SAW, mereka dengar daripada siapa? Mereka dengar daripada rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, daripada kepala-kepala munafik ni semua. Lalu mereka ni semua, pendeta-pendeta, rahib-rahib ni, mana pernah jumpa Nabi SAW? Kalau mereka jumpa Nabi SAW, mereka akan beriman seperti mana berimannya Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Salam di antara orang yang paling musuh dengan Nabi SAW, dan dia adalah antara pendeta yang paling disegani. Dia rahib pendeta Yahudi yang paling disegani dekat Madinah. Tapi apabila dia berjumpa dengan Nabi SAW, terus masuk Islam. Terus masuk Islam Abdullah bin Salam. Bila orang tengok kepribadian Nabi, pertuturan Nabi SAW, maka orang akan tahu siapa Nabi SAW. Okey, so jangan dengar sesuatu berita, sesuatu perkara daripada sumber yang meragukan. Bukan kita tak boleh percaya. Kadang-kadang yang cerita kat kita tu kawan kita, yang datang cerita pada kita orang yang kita percaya. Tapi keadaan dia, berita tu, ketika mana dia sampaikan, keadaan tu meragukan. Maka Allah Ta'ala kata ini adalah antara perangai orang-orang munafik dan orang Yahudi. Dan yang seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan juga antara sifat dia. Kita tulis nombor sifat. Minggu lepas pun kita dah tulis dah. 2. Antara sifat mereka ini adalah yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'i. Okey, yuharrifunal kalim min ba'di mawadhi'i. Apa maksud min ba'di mawadhi'i? Okey. Min ba'di mawadhi'i maksudnya benda, sesuatu benda bila masih diangkat, dibawa jalan lagi. Katalah kita tengah beli barang. Kita beli barang dekat dekat shopping mall. Okey, kat Giant ke kat Tesco tak ada dah sekarang. Dia jadi Lotus. Okey. So bila kita pergi beli barang, selagi mana kita tak letak dekat kaunter, kita tak letak dekat kaunter, kita tak bayar, maka barang tu masih kita boleh letak balik, kita boleh biar, kita boleh nak ambil boleh, tak nak ambil pun boleh. Tapi setelah mana kita letak kat kaunter, maka orang tahu kita nak beli benda ni. Kita nak beli benda ni. So macam tu juga. Ayat Al-Quran boleh difahami. Ketika mana ayat Al-Quran ni turun pada Nabi SAW, maka dia boleh berubah lagi. Dalam fatrah dipanggil fatrah wahyu. Al-Quran masih diturunkan pada Nabi SAW, maka benda-benda yang ada dalam tu mungkin masih boleh berlaku perubahan pada dia. Ada nasikh, ada nasakh dan mansukh. Ada nasikh wa mansukh. Benda yang menasahkan. Dulu ada, sekarang dah tak ada. Ada benda-benda seperti itu. Tetapi bila mana Nabi SAW dah tak ada, ataupun Nabi Musa AS dah tak ada bagi orang-orang Yahudi, Nabi Isa dah tak ada bagi orang-orang Kristian, maka Al-Quran dah lengkap. Kitab Taurat dah lengkap. Injil dah lengkap.
tidak boleh ada sebarang perubahan pada dia. Perubahan dari segi lafaznya tak boleh, perubahan dari segi maknanya pun tak boleh. Okay? So tak boleh berlaku perubahan. Okay? Selagi mana fatrah wahyu tu masih berjalan, boleh berubah. Tapi setelah fatrah wahyu tak ada, maka tidak boleh ada sebarang perubahan. Tak boleh ada penambahan pada Al-Quran, tidak boleh ada pengurangan, tidak boleh ada perubahan makna pada Al-Quran. InsyaAllah tengah hujan dan ribut dekat Kuala Lumpur ni. Kita doa saja, Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya. Allahumma hawalaina wala alaina. Kita doa minta hujan ni supaya tidak menjadi sesuatu yang kita tak mampu untuk tanggung dia. Okey. Min ba'di mawadhi'. Okey. So apa perangai ketiga orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi ni? Yuharrifunal kalim. Benda dah siap, dah cantik, makna Al-Quran dah ada, lafaz Al-Quran dah ada, tapi mereka yuharrifunal kalim. Okay? Dalam Al-Quran mereka tak boleh buat. Sebab apa? Allah Ta'ala sendiri yang jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, tetapi jaminan yang sama tidak ada pada Taurat dan Injil. Lalu menyebabkan orang-orang Yahudi ini dia mengubah isi kandungan Taurat. Dan mereka ubah isi kandungan Injil. Okay, sehingga kan Injil yang datang pada Nabi Isa alaihissalam, satu Injil yang datang kepada Nabi Isa, tapi tengok sekarang ada berapa banyak Bible yang keluar. Okay, dan Bible ni pula dia ikut jenis Kristian. Kristian Ortodoks ada dia punya Bible dia. Kristian yang Protestan ada dia punya Bible dia. Kristian Anglican ada dia punya Bible dia. So macam mana Bible ni boleh jadi banyak? Dan ada pula yang lagi pelik, macam mana orang boleh namakan Bible ni dengan nama raja-raja. Raja-raja yang tak pernah hidup pada zaman Nabi Isa AS, tapi boleh jadi Bible atas nama dia. Surah atas nama raja-raja. So yuharrifunal kalim. Bagaimana mereka menyelewengkan, bagaimana mereka mengubah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan di dalam Taurat dan Injil. Okay. Dari segi Al-Quran pula, Al-Quran tak boleh nak berubah dan tak boleh nak bertambah, tak boleh nak berkurang. Lafaznya kekal sampai bila-bila. Tetapi tahrif berlaku, penyelewengan berlaku. Penyelewengan berlaku pada makna-makna Al-Quran. Okay. Pada makna Al-Quran. Bagaimana penyelewengan dia berlaku? Yang pertama sudah tentu kerana hawa nafsu. Okay. Ini adalah sebab pertama. Sebab pertama berlaku penyelewengan di dalam Al-Quran. Okay, kerana apabila kita baca makna sesuatu ayat, kita tak suka dengan makna. Ataupun kita rasa tak bersetuju dengan makna ni. Okay, sedangkan makna ni dah ada pada zaman Nabi SAW. Dan yang memberi makna ni juga adalah Nabi SAW. Tapi kita tolak. Pasal apa? Kerana hawa nafsu. Bukan kita lah, na'udzubillah lah. Kita tak ada. Maksud kita tu ada di kalangan manusia. Okay, so hawa nafsu. Inilah antara sebab yang menyebabkan berlakunya perubahan. Okay, terutama pada orang tokoh-tokoh pembawa ajaran. Okay, kita ada tayyarat. Dalam bahasa Arab dia panggil tayyarat. Okay, tayyarat ad-diniyah. Okay, tayyarat ad-diniyah ni maksudnya kita ada ajaran-ajaran. Okay, macam contoh, kalau dalam fiqh kita ada mazhab-mazhab. Kita ada Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi. Kemudian dalam akidah kita ada Asy'ariyah, Maturidiyah, ada Salafiyah, ada Wahabiyah, ada apa lagi? Tayyarat aqdiyah. Okay, kita ada tayyarat ini. Okay. Dan pemuka-pemuka setiap tayyarat ni, setiap cabang-cabang pembawa mazhab, pembawa agama ni, maka dia akan pilih ayat-ayat Al-Quran ataupun dia akan tafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan apa yang dia percaya. Apa yang dia nak. Okay. Kalau dia nak kata, okay, saya tak percaya kepada manusia ni boleh menentukan takdir dia sendiri. Okay. Manusia boleh tentukan takdir dia sendiri. Lalu dia akan pergi pada ayat-ayat yang menceritakan tentang Al-Qadar, yang menceritakan tentang qada dan qadar, dan dia akan sesuaikan dengan kefahaman dia sendiri. Orang yang contoh yang beriman kepada dia kata apa? Kepada al-hulul, pada jelmaan Tuhan. Ada manusia-manusia yang boleh menjadi jelmaan Tuhan di atas muka bumi. Maka dia akan pergi pada ayat-ayat Al-Quran dan dia akan ubah makna ayat Al-Quran sehingga sesuai dengan
dengan nafsu dia. Okay. Bagi orang yang dia ada pandangan tertentu tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat zat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan pergi pada ayat-ayat Al-Quran dan dia akan bawa makna Al-Quran tu sesuai dengan kehendak dia. Sebab tu bila mana kita duduk dengan Al-Quran, kita nak terjemah Al-Quran, kita nak tafsir Al-Quran, kita nak tadabbur Al-Quran, kita jangan lupa satu perkara. Okey? Kita jangan lupa satu perkara. Apa dia? Lama tak dengar perkataan ni kan? Ya, salafus salih. Okey. Salafus salih. Siapa dia salafus salih ni? Salafus salih ni adalah golongan-golongan yang Nabi SAW puji mereka. Khairul quruni qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. 300 tahun yang pertama adalah kurun wujudnya salafus salih. So kenapa? Apa kepentingan yang ada pada salafus salih? Kefahaman dalam agama. Kefahaman dalam agama yang ada pada salafus salih ini sangat penting. Sebab apa? Sebab bila kita lepaskan genggaman kita, kita tak ikut kefahaman salafus salih, maka kita akan pergi pada kefahaman-kefahaman yang lain. Okay, sebab tu sebut sekali lagi, terjemahan Al-Quran, tafsiran Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan pada hadis Nabi SAW, tafsiran, terjemahan pada hadis Nabi SAW mesti mengikut kefahaman salafus salih. Okay, mesti ikut faham salafus salih. Okay. Lepas tu ada satu kaedah yang disebutkan oleh para ulama. Kaedah dia berbunyi, la yuflihu akhiru hadhil ummah bima illa bima saluha bihi awwaluha. Okay. La yuslihu ataupun la yuslihu amruha akhir hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Okay. Akhir zaman dia takkan jadi hebat, dia takkan jadi orang yang faham agama melainkan jika dia ikut kefahaman orang yang turun padanya Al-Quran. Sahabat orang yang paling faham tentang Al-Quran, orang yang paling faham tentang hadis Nabi SAW. Ya, dan selepas sahabat ada anak murid mereka, tabi'in. Mereka adalah orang yang paling faham selepas sahabat terhadap Al-Quran, terhadap hadis Nabi SAW. Dan begitulah tabi'in. Okay, itu keadaan dia. Okay, dia punya hierarki dia. Okay, lalu bila mana kita nak selamatkan diri kita daripada yuharrifunan kalim. Zaman sekarang ni berapa banyak tahrif berlaku pada ayat Al-Quran. Okay, kerana setiap orang pergi pada ayat Al-Quran lalu dia translate dan dia terjemah ikut keinginan dia sendiri. Disebabkan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu dia. Ini adalah penyebab. Okay. Sebab yang kedua, apa berlakunya tahrif, penyelewengan di dalam penterjemahan Al-Kalim, tafsiran Al-Quran adalah kerana, okay, yang ni pun mungkin ada yang pernah dengar, ada yang belum pernah dengar. Mana maka hilanglah. Okay. Apa dia? Dalil hunting. Okay. Dalil hunting. Pernah dengar dalil hunting? Apa dia dalil hunting ni? Okay. Dalam agama, bila kita nak buat sesuatu, okay, contoh kita nak solat. Apa benda kita patut buat dulu? Benda pertama kita patut buat adalah belajar macam mana cara nak solat. Okay, lalu kita buka solat ni wajib ke tak? Okay, lalu kita buka Al-Quran. Okay, solat wajib kerana Allah Ta'ala sebut wa aqimus solah, dirikanlah solat. Okay, kemudian nak solat macam mana? Kita tengok hadis Nabi SAW, Nabi ajar pada kita nak solat takbiratul ihram macam ni, rukuk macam ni, kena baca apa, Al-Fatihah ke, okay, doa iftitah wajib ke tak wajib ke. Okay, semua ada. Nabi SAW dah ceritakan kepada kita detail. Okay. Kalau kita belajar daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW, maksudnya kita utamakan autoriti. Okay, mulakan dengan autoriti dulu, Al-Quran atau hadis Nabi SAW, maka itu adalah jalan yang betul. Okay. Tetapi ada sebahagian manusia, dia mulakan dengan pandangan dia dulu. Okay. Macam mana? Contoh kita kata solat.
Okay, solat. Macam mana kita utamakan pandangan kita? Okay, takbiratul ihram dalam solat macam mana? Okay, takbiratul ihram kamu kena angkat tangan tinggi-tinggi. Lagi tinggi lagi bagus. Allahu Akbar. Okay. So mana dapat? Mana dapat benda ni? Okay. So bila orang tanya mana dapat benda ni, maka barulah mula cari-cari. Mana hadis Nabi? Ada tak hadis Nabi yang sebut tangan kena angkat tinggi-tinggi? Contoh, saya bagi contoh. Tak ada orang pun kata angkat tinggi. Okay. Mana hadis Nabi? Mana ayat Al-Quran yang cerita? So itu dalil hunting. Okay. Dalil hunting kita bina pandangan dulu. Kita bina hukum dulu. Baru kemudian kita cari mana Nabi cakap apa? Al-Quran cakap apa? So itu dipanggil dalil hunting. So dalil hunting inilah yang menyebabkan berlakunya tahrif. Berlaku penyelewengan pada Al-Quran. Pada tafsiran Al-Quran. Walaupun tafsiran ini dah jelas. Nabi SAW dah jelaskan kepada kita semua. Tidak ada benda yang berkaitan dengan agama. Melainkan Nabi dah sampaikan semuanya. Sebab tu Nabi kata pada Nabi sebut ketika mana khutbah Hajjatul Wada', Nabi kata apa? Allahumma inni qad ballaghtu Allahumma fashhad. Okay, Nabi kata aku telah sampaikan semua, ya Allah saksikanlah. Dan Allah Taala terima bila mana Allah Taala kata al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama aku pada kamu. So tidak ada lagi penambahan, tidak ada sebarang kekurangan terhadap apa yang Nabi SAW sampaikan pada kita. Okey. Lalu itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, yaquluna in utitum hadza fakhudhuh wa illam tu'tauhu fahdharu. Apa dia yang ini? Mereka berkata kalau kamu diberikan hukum ini maka ambillah. Tapi kalau kamu diberikan hukum yang lain maka jangan ambil. Fahdharu, tinggalkan. Okey. So maksudnya ada di kalangan manusia ni orang Yahudi dengan munafik ni, antara sifat mereka yang utama ialah mereka memilih ikut kesenangan dan kesesuaian. Okey. So Imam Ahmad bin Hanbal dia ada bahkan para ulama Islam semua mereka ada satu kaedah. Okay, mereka ada satu kaedah di mana ada jenis-jenis manusia ni bila berhadapan dengan Al-Quran, duduk dengan Al-Quran, duduk dengan hadis Nabi SAW, mereka memilih ikut yang hawa nafsu mereka nak. Okay, kalau hukum ni okey, terima. Hukum ni tak okey, kita bincang balik. Okay? Macam saya selalu sebut tentang menutup aurat. Okay, menutup aurat bagi wanita, okay, terutama rambut. Okay, lalu kita kata menutup aurat ini adalah perintah daripada Allah SWT. Okay, tapi ada orang dia tak setuju untuk tutup rambut dia, untuk tutup aurat dia. Lalu dia kata apa? Dia kata, okey, menutup aurat ni adalah khas untuk orang Arab. Okey, kerana apa? Kerana orang Arab nafsu dia kuat. Okay? Orang Melayu nafsu tak kuat ke? Sama aja. Okey, so semua orang ada, bila mana Allah Ta'ala bagi perintah tu, maka ada sebab kenapa Allah Ta'ala bagi perintah. So kita jangan pilih. Allah Ta'ala kata wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Okey, dan kita dah tengok hari tu bagaimana ayat ni turun pada orang-orang yang imtina' anis sedekah, yang tak nak keluarkan harta dia untuk zakat dan sedekah. Okey, tapi pada masa yang sama ayat ni pula menunjukkan bahawa jangan buat benda-benda yang mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Ya, so bila kita bagi tahu dadah haram sebab apa? Campak dalam kebinasaan. Arak haram sebab campak dalam kebinasaan. Benda yang sama daripada merokok. Okay, merokok juga kita mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. So kenapa dalam dadah boleh terima, dalam arak boleh terima, sampai kat rokok no, kita bincang semula. Nak bincang semula. Benda sama. Okay, kerana semua benda-benda ini benda yang membawa kemudaratan kepada manusia. So Allah Ta'ala bagi tahu sifat keempat bagi orang munafik dan orang Yahudi, pilih mana nak ambil, mana tak nak tinggal. Okay. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi komentar. Allah Taala bagi ta'liq. Okay, ta'liq ni setelah Allah Taala cerita tentang sifat dia, maka Allah Taala kata, "Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'an." Okay. Siapa yang Allah Taala inginkan fitnah. Fitnah dekat sini maksudnya adalah kesesatan. Allah Ta'ala nak dia jadi sesat. Okay. So dengan kata lain, 4 sifat yang kita sebut sebelum ni adalah sifat bagi orang-orang yang sesat jalan dia.
Okay? Orang yang sesat. Sesat ni dia tak semestinya kafir ya. Ingat. Okay? Sesat dia tak semestinya kafir. Tapi kesesatan boleh membawa kepada kekufuran. Okay? Kesesatan boleh bawa kepada kekufuran. Okay? Sebab tu kita elak daripada ikut 4 sifat yang Allah Ta'ala sebutkan pada ayat ini. Okay? Kerana Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Kalau Allah Ta'ala dah letak kamu ni orang yang sesat, maka wahai Muhammad, falan tamlika lahu. Kamu wahai Muhammad tak boleh buat apa-apa pun. Okay, minallahi syai'a. Kamu tak boleh buat nak buat apa pada Allah apa? Falan tamlika lahu minallahi syai'a. Maksudnya kamu nak ubah benda yang Allah Ta'ala dah tetapkan tu wahai Muhammad, kamu tak boleh. Allah Ta'ala sebut pada siapa ni? Pada Nabi SAW. Falan tamlika lahu minallahi syai'a. Sebab tu kita awal-awal kita tutup jalan. Sebab tu dalam perkara-perkara berkaitan akidah ataupun dalam syariah secara umumnya, dia ada satu kaedah dipanggil sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah. Maksudnya kita menutup jalan yang membawa kepada kekufuran. Kita tutup jalan yang membawa kepada kesyirikan. Kenapa ada orang yang menentang dan bahkan kenapa kita menentang orang-orang yang berzikir sambil menyanyi, sambil menari. Berzikir sambil menari. Kerana apa? Sebab kalau kita biarkan benda-benda seperti ini, mungkin dia ada hujah dia. Orang ni ada hujah dia, orang ni ada hujah dia. Tapi kita halang sebab apa? Saddan lizzari'ah. Saddan lizzari'ah, tutup pintu. Sebab kalau kita mula dengan membiarkan, boleh zikirlah dengan menari. So menari, pernah tengok tak orang menari saja-saja kosong-kosong? Tak ada. Orang menari akan disertai dengan muzik. Maka mula-mula menari je, berzikir dengan menari. Lama-lama kata, tak feel. Mana ada orang zikir, menari saja. Tambah sikit. Tambah sikit biar ada lagu sikit. Mula dengan kompang. Kompang je duf. Sebab apa? Dalam Islam boleh bergendang, berkompang boleh. Tapi bila dah lama-lama, kompang dia tak sedap, dia tak ada oktav tu, dia tak ada bunyi muzik tu, tak ada. Kita tambah sikit. Gitar. Tambah gitar, kemudian masuk piano. Lalas jadi apa pada agama Allah Subhanahu Wa Taala? Orang dah tak fokus daripada zikir ataupun sebutan yang ada dalam zikir tu. Orang lagi fokus kepada menari dengan muzik tadi. So berhati-hati. Kenapa kita larang daripada orang-orang yang bawa ajaran-ajaran yang dalam dia ada kebaikan, tetapi bila dia mula masuk pada perkara-perkara gaib, kita sekat. Bila dia kata saya Imam Mahdi, kita sekat dulu. Walaupun isi dalam apa yang dibawa oleh orang yang mendakwa diri dia Mahdi, dia ajak orang pada solat, dia ajak orang pada makan benda halal, dia ajak orang pada berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua benda dibawa kepada kebaikan, tapi oleh kerana dia menyebutkan bahawa saya Imam Mahdi. Saya adalah orang yang menjadi rasul. So kita kata kita sekat dulu. Saya adalah orang yang dibenarkan untuk menyentuh perempuan yang bukan mahram, maka boleh disentuh oleh saya. So kita kata stop. Kita letak stop. Sebab apa? Walaupun isi benda yang dia bawa tu ada benda-benda betul dalam tu, tapi kita letak stop. Sebab apa? Sebab sekali kita buka membenarkan benda-benda yang salah dalam syariat masuk. Atas sebab dia ada buat benda baik ni, bukan semua benda dia buat salah. Tapi bila kita buka je, maka kita akan tengok dia mula merebak. So benda-benda penyakit dalam badan kita, bakteria, virus, kalau kita tak cegah awal, apa jadi? Maka dia akan merebak. Sel-sel yang merosakkan, dia akan merebak dalam badan kita kalau kita tak cegah. Sebab tu ada saddan lizzari'ah. Allah Ta'ala sebut sifat-sifat ni supaya kalau ada sifat ni dalam diri kamu, cantas cepat-cepat. Buang. Ikalladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Lalu Allah Ta'ala kata siapa yang Allah Ta'ala dah sesatkan, bermakna Allah Ta'ala tidak akan membersihkan hati mereka. Hati mereka ni dah ada khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala telah letakkan cop. Allah Ta'ala dah tutup hati mereka. Lahum fid dunya khizy. Bagi mereka ini kehinaan semasa di dunia. Walahum fil akhirati azabun azim. Dekat dunia ni mereka mendapat kehinaan. Walaupun kita nampak zahirnya mereka ni ada kedudukan, ada harta kekayaan, ada
darjat ilmu. Darjat ilmu maksudnya ada master, ada PhD ke, ada segala macam. Tapi pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala sedang meletakkan kehinaan pada mereka. Walahum fil akhirati adzabun azim. Tetapi yang lebih malang lagi ialah apabila sampai dekat akhirat. Kerana kehinaan dekat dunia, bila dia rasa dia dihina, dia boleh bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masih ada ruang dan peluang untuk bertaubat pada Allah Taala. Tetapi apabila dia dah sampai pada hari akhirat, yang hanya menanti dia adalah azabun azim. Okay. Lalu apa sebab turunnya ayat 41 ni? Sebab turunnya ialah satu hadis daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu. Okay. Kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, qala murra 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yahudiyyin muhammaman majludan fada'ahum sallallahu alaihi wasallam faqala hakadha tajiduna hadd az-zani fi kitabikum qalu na'am fada'a rajulan min ulama'ihim faqala anshudaka billahi alladhi anzala at-taurata 'ala Musa ahakadha tajiduna hadd az-zani fi kitabikum. Baik, kita cerita dengan makna dia sekali. Daripada Al-Bara' bin Azib, seorang sahabat Nabi antara penduduk Madinah dan antara orang yang terawal, terawal bersama beriman dengan Nabi SAW di Madinah, Al-Bara' bin Azib. Pada satu hari kata Al-Bara', murra ala Nabi, dibawa ataupun lalu depan Nabi SAW bi Yahudiyin muhammaman majluda. Saya tak ingat nama Muhammad. Yang dihitamkan muka dia. Bi Yahudiyin muhammaman majluda. Yang dihitamkan mukanya dan disebat depan Nabi SAW. Muhammaman majluda, dihitamkan muka dia dan disebat depan Nabi SAW. Maka Nabi SAW panggil, apa masalah orang ni? Kenapa dia digelapkan muka dia? Dan kenapa dia disebat? Maka diberitahu bahawa lelaki ini telah berzina. Lelaki ini telah berzina. Maka Nabi SAW kata, hakadha tajiduna haddaz zani fi kitabikum. Lalu Nabi tanya, adakah begini hukuman orang yang berzina dalam kitab Taurat? Kata Nabi SAW, Nabi tahulah apa yang ada dalam kitab Taurat. Lalu Nabi tanya bukan nak jawapan. Nabi dah tahu tapi Nabi nak confirmkan. Qalu na'am. Maka kata orang Yahudi, ya macam inilah hukuman zina bagi hukuman bagi orang yang berzina. Maka Nabi SAW kata tak boleh jadi. Panggil fada'a rajulan min ulama'ihim. Nabi panggil seorang ulama daripada kalangan orang Yahudi. Faqala anshudaka billahi alladhi anzala at-taurata ala Musa. Lalu Nabi kata, kamu betul ke? Seolah-olah macam kita bersumpah dengan kitab Taurat. Nabi seolah-olah kata bersumpah dengan kitab Taurat. Betul ke orang yang berzina ini hukumannya dalam Taurat? Maka yang si alim Yahudi tadi, maka dia kata tidak. Kalaulah bukan kerana kau suruh aku bersumpah dengan kitab Taurat, aku tak akan bagi tahu kamu, wahai Muhammad. Tapi kau dah suruh aku bersumpah, maka aku akan bagi tahu benda yang benar. So dekat sini pun dah boleh nampak gambaran. Orang Yahudi ni, mereka tahu tentang kebenaran Nabi SAW. Mereka tahu tentang keadaan Nabi SAW. Nabi adalah Nabi dan Nabi bawa Al-Quran adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi bawa ajaran yang sama macam ajaran Nabi Musa alaihissalam. So si Yahudi ni pun kata apa pada Nabi? Najiduhu ar-rajam. Hukuman zina hukuman bagi orang berzina adalah direjam. Tapi tidak berlaku rejam di kalangan orang-orang Yahudi. Kerana walakinnahu kathura fi ashrafina. Kerana golongan bangsawan kami, VIP kami terlalu banyak sangat yang berzina. Kathura, banyak, membarah, membiak di kalangan bangsawan-bangsawan. Fakunna idza akhadna syarifa taraknahu wa idza akhadna dha'ifa aqamna alaihi al-had. Lalu apabila satu orang VIP kena tangkap sebab zina, maka biasanya dia akan dilepaskan. Taraknah. Tapi apabila orang biasa ditangkap, maka kami rejam dia. Aqamna alaihi al-had. Kami rejam dia. Lalu nampak kezaliman tu jelas sangat.
Orang yang ada title, ada jawatan dilepaskan. Dan kemudian orang yang biasa marhain, maka dikenakan hukuman pada dia. Okay, maka berkumpullah orang-orang Yahudi. Dah tak puas hati dia boleh menyebabkan masyarakat ini memberontak. Okay, maka berkumpullah orang-orang Yahudi. Maka mereka berkata, ta'alau fal najtami' ala syai'in nuqimuhu ala syarifi wal wadi'. Okay. Okay, lalu mereka kata, mari kita sepakat. Kita cari satu hukuman yang mana hukuman ni kita boleh letakkan orang-orang yang ada title, ada jawatan pun kena, okay, orang bangsawan pun kena, rakyat biasa pun boleh kena. Okay. Faja'alna at-tahmim wal jald makana ar-rajam. Okay, maka kami sepakat untuk memberikan hukuman supaya dihitamkan muka dan kemudian disebat. Tahmim wal jald. Okay, untuk menggantikan rajam. Okay, maka kata Nabi SAW, Allahumma inni awwalu man ahya amrak idza amatuh. Okay, maka Nabi kata, ya Allah, akulah orang yang akan menjadi orang pertama yang menghidupkan perintah engkau, ya Allah, setelah mana mereka mematikannya. Okay, maksudnya Nabi SAW kata, mereka telah buang rejam. Okay, mereka telah matikan rejam, maka aku akan kembalikan rejam, kata Nabi SAW. Fa'amara bihi farujim. Maka Nabi kata, pergi rejam dekat orang Yahudi ni. Orang Yahudi yang berzina tadi. Maka direjam orang Yahudi. Okay, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat 41. Okay, apa yang mereka buat? Okay, pada ayat yuharrifunal kalima an mawadhi'. Ataupun yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'. Allah Taala dah tetapkan satu hukuman had, satu hukuman hudud, bahawa mana-mana orang yang berzina hendaklah dia direjam. Dalam kitab Taurat, Allah Ta'ala dah letak mana-mana orang yang berzina, maka dia hendaklah direjam. Okay, tapi oleh kerana ada bangsawan-bangsawan Yahudi yang tak puas hati dengan hukuman rejam, maka dia mula bersepakat, berbincang. Berbincang untuk apa? Untuk ubah hukuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Allah Ta'ala dah tetapkan, tapi tiba-tiba dia berusaha untuk ubah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala kata rejam, tapi mereka ubah menjadi hitamkan muka dan hanya kena sebatan. Okay, lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Mereka ini, orang-orang Yahudi ini adalah orang yang yusari'una fil kufr. Okay. Yaqulu utu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna amrakum bitahmimi wal jaldi fa in amarakum bitahmimi wal jaldi fakhudhuh wa in aftakum birrajmi fahdharu. Maka tokoh-tokoh Yahudi, okay, pemuka-pemuka agama dia, rahib-rahib dia, pendeta-pendeta dia kata apa? Okay, lepas ni kalau kamu jumpa Muhammad, kalau Muhammad kata pada kamu supaya direjam, kamu tinggalkan Muhammad. Tapi kalau Muhammad kata pada kamu, dia terima hitamkan muka dan sebat, kamu ikut apa yang dia kata. Okay, nampak? Maka Allah Ta'ala, pada selepas itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam ayat yang sama, Allah Ta'ala kata apa? Yaquluna in utitum hadha fakhudhuhu wa illam tu'tauhu fahdharu. Maka Allah Taala sebutkan mereka ini adalah orang yang sesat. Okay, yang Allah Taala dah tutup hati mereka, melainkan kalau mereka sendiri bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudiannya Allah Taala sertakan pada 3 ayat. Allah Taala kata apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Taala turunkan, maka mereka adalah orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, maka mereka adalah orang yang zalim. Dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, fa'ulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang yang fasik. Maka ini adalah sebab turun ayat tadi. Kerana orang-orang Yahudi, mereka mengubah apa yang ada dalam Taurat. Dan kita takut kerana ada sebahagian orang pada zaman kita pun mengingkari hukuman rejam. Mereka kata tidak ada dalam Al-Quran, tetapi hukuman rejam ada dalam hadis Nabi SAW. Bahkan Umar bin Khattab kata, kami masih mengamalkan rejam. Rejam adalah antara benda yang diturunkan dalam Al-Quran, tapi dinasahkan bacaannya. Namun hukumannya masih ada. Nabi merejam orang dan Umar kata, aku pun merejam orang. Okay? Tapi ada orang pada zaman sekarang, dia mengingkari rejam ini.
Okay, maka kita kata orang yang cuba ubah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kata, mungkin kita boleh beri alasan. Kita boleh beri alasan kerana kesukaran, suasana, situasi. Kita boleh bagi alasan. Tapi untuk menafikan terus bahawa di sana ada hukuman rejam, maka itu adalah satu cabaran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Okay, maka hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala pada nombor 1700, dan kita tahu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari ataupun Muslim, maka ia adalah hadis yang antara yang disepakati kesahihannya. Ya, maka kerana itu kita jarang untuk kita dengar orang yang cek semula hadis Bukhari maupun hadis Muslim rahimahumullahu taala. Okey. Baik. Masuk sikit pada ayat 83. Ya, kita akan baca ayat ini. Adapun penceritaannya kita akan cerita pada sesi yang akan datang. Ayat 83, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Okay. Baik, ini adalah ayat yang ke-83. Maka hati-hati pada huruf bad, tafidu, tak nak tafidu. Okay, tafidu lain. Dia jadi fidyah. Okay, tafidu. Okay, maka banyak. Okay, dalam ayat ni maksudnya bercucuran air mata. Okay, minad dam'i. Okay, dam'i mimma arafu minal haqqa. Okay, dekat sini bila kita nak qalqalah, pastikan ada dua qaf dekat situ. Qaf yang pertama tidak ada qalqalah. Kita hanya qalqalahkan pada qaf yang kedua. Minal haqqa. Okay, yaquluna rabbana amanna faktubna. Okay, kaf ada angin, ba ada qalqalah. Faktubna ma'asyahidin. Bersama dengan orang-orang yang menyaksikan. Okay, nanti kita akan tengok okay, kenapa, apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan dalam ayat ini, dan kemudian apa sebab turunnya ayat ini. Okay. Lalu kita kembali pada ayat yang 41 tadi. Siapa ada soalan, kita boleh berkongsi bersama-sama. Ada soalan, kita boleh berkongsi bersama-sama. Yes, ayat ini adalah satu teguran, bukan hanya untuk Nabi SAW, tapi untuk kita. Kerana antara fitrah manusia ni, manusia dia tak suka untuk benda yang baru bagi dia. Sesuatu yang baru, dia tak pernah tahu tentang hukum ni, tapi bila dia belajar fiqah, dia datang kuliah-kuliah kat masjid, dia dapat benda baru. Lalu pertama sekali dia akan mempersoalkan, dia akan menentang. Okay? Sebab tu ada kaedah an-nasu adun ataupun al-insanu adun lima jahilah. Okay? Manusia ni dia akan jadi musuh kepada benda yang dia tak tahu. Kalau dia tahu sesuatu hukum, dia dah belajar daripada kecil, dia okey, dia tenang. Tetapi bila dia tahu ada hukum yang baru, okay, yang dia dah beramal dengan satu benda tu dah lama, tapi tiba-tiba datang satu hukum yang kata benda ni salah ni. Okay, maka dia akan mula rasa macam contoh bila kita kata okay, bila ada kematian dalam satu keluarga, okay, maka sunnah Nabi SAW bukan keluarga yang si mati tu yang sediakan makanan, tetapi makanan ni dibawa oleh orang-orang yang datang menziarahi dia. Isna'u li ali Ja'far ta'ama. Pergi buatkan makanan untuk ahli Ja'far. Ketika mana Ja'far bin Abi Talib mati dalam peperangan Mu'tah. Okay, maka Nabi SAW kata, pergi buat makanan, pergi hantar kat rumah Ja'far. Kerana fa'innahum qad atahum ma yushghiluhum. Mereka tengah sibuk dengan kematian. Okay, lalu pergilah bawa makanan untuk meringankan beban mereka. Okay, so itu antara hukum dia. Bila kita dengar hukum-hukum baru, kadang-kadang kita memberontak dan kita marah. Lalu kalau zaman sekarang ni senang, orang panggil W je, Wahabi kan. Tak kena Wahabi. Okay, so kita berhati-hati. So jangan kita guna, kita tak nafikan ada orang-orang yang kita rasa macam kita nampak macam tegas. Okay, kita nampak macam keras.
Tapi itu tidak menjadikan hukum adalah benda lain. Okay. Kadang penyampaian tu, kadang kita tak suka penyampaian, cara menyampaikan. Okay. Tetapi hukum adalah hukum. Okay. Kadang kita suka ke kita tak suka ke, maka kita kena ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan pada kita. Okay. Baik. Okay. Ada soalan? Tak ada? Tak. Okey, tak ada soalan, maka kita boleh tangguhkan perkongsian kita pada petang ini. Namun sebelum kita berpisah, suka untuk saya ingatkan bahawa Akademi Tadabbur Malaysia adalah satu kita kata satu platform yang ditubuhkan oleh Al-Fadhil Ustaz Yusuf Arba'in. Tujuannya adalah untuk menyebarkan kebaikan, terutama pada benda-benda berkaitan dengan Al-Quran Karim. Maka kalau kita nampak ada kebaikan dalam sesi-sesi ini salah satu sesi, ada banyak lagi sesi-sesi yang dianjurkan oleh Malaysian Tadabbur Academy, Akademi Tadabbur Malaysia. Okay, maka boleh rujuk pada Facebook mereka, boleh rujuk pada Facebook Akademi, dan boleh rujuk pada Telegram Academy. Telegram Academy dia update maklumat, sentiasa dia update untuk tengok kelas-kelas mana yang ada, dan minta tolong sebarkan. Kita nak kebaikan-kebaikan ini disebarkan pada masyarakat. Okey, maka kalau kita nampak ada kebaikan, kita nampak boleh berkongsi benda-benda yang ada faedah pada kita, maka sebarkan pada orang. Ajak lagi kawan-kawan kita ramai-ramai untuk datang menghadiri kelas-kelas yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur. Dan pada masa yang sama juga kepada sesiapa yang nak menyumbang untuk akademi. Alhamdulillah, akademi setakat ni ada dia punya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemudahan pada akademi. Namun kita akademi ni masih memerlukan sumbangan-sumbangan agar seperti mana saya selalu sebut bahawa kita nak akademi nak besarkan lagi. Nak besarkan lagi capaian-capaian. Mungkin satu hari nanti boleh buat bukan hanya tadabbur Al-Quran, tapi boleh masuk hadis juga, dan kemudian boleh bercerita tentang hukum-hukum fiqh. Okey, boleh masuk dalam akademi ini, insya-Allah. Lalu kita nak jadi antara orang yang menyumbangkan saham dalam perkara-perkara kebaikan, maka bersegeralah, wasari'u fastabiqul khairat. Maka insya-Allah kita tangguhkan takat ini dulu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini. Kejap, sebelum tu ada orang hantar soalan ke? Okey, tak ada. Okey, kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini dengan kafaratul majlis, dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.